Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amir Rabiq bin Mazlan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nufail bin Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfan bin Jasmin dari kelas EM103I. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Hakim bin Kamis. Kami dari kumpulan Anak Soleh. Hari ini, saya bersama 3 rakan saya akan membawa anda semua menelusuri kisah tokoh Islam Ibnu Al-Nafis. Kami akan menceritakan tentang seorang tokoh yang diberi gelaran sebagai Ibnu Al-Nafis Al-Dimashqi. Nama sebenar beliau merupakan Ala Al-Din Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abi Hamz Al-Karshi Al-Dimashqi. Beliau diberi gelaran sebagai Ibnu Al-Nafis. Beliau lahir pada tahun 1213 Masehi di Damsyik dan juga wafat pada tahun 1288 Masehi di Kahirah. Beliau merupakan seorang etnik Arab. Baiklah, beliau ni merupakan orang yang pertama menggambarkan peredaran darah di dalam tubuh pada manusia. Jadi di sini kita dapat tahu yang beliau ni seorang yang pakar dalam sains di dalam Islam. Tapi apakah rahsia kejayaan beliau? Hospital Nur adalah tempat permulaan Ibnu Nafis mempelajari ilmu perubatan. Hospital Nur telah dibina oleh Sultan Nuruddin Muhammad bin Zinki yang bertempat di Damsyik. Di sinilah beliau telah mempelajari ilmu perubatan secara praktikal dan teori bersama 2 orang guru, iaitu Al-Hakim Muhazzibuddin Abu Muhammad Abdul Rahim ibni Ali Al-Dakwar dan Imran Al-Israili. Ketika beliau berusia 23 tahun, beliau telah memutuskan untuk berhijrah ke Kahirah, Mesir. Di Mesir, beliau telah memulakan karirnya di 2 buah hospital, iaitu Hospital Al-Nasri dan Hospital Al-Mansouri. Beliau telah dilantik sebagai doktor pakar di hospital tersebut. Beliau telah menghasilkan satu kitab terbesar yang berjudul Al-Shamil fil Al-Tib. Kitab ini adalah satu ensiklopedia yang memuatkan 300 jilid tetapi tidak dapat diselesaikan oleh sebab kematian beliau. Manuskrip tersebut boleh didapati di Damsyik. Baiklah, saya akan menceritakan tentang rahsia kejayaan Ibnu Al-Nafis. Rahsia dia yang pertama adalah dia menguasai ilmu agama, iaitu ilmu akhirat. Beliau menggunakan falsafah tauhid dalam hidupnya, iaitu mengesahkan Allah dan yakin bahawa segala-galanya dilakukan kerananya. Yang kedua adalah walaupun beliau mendalami bidang perubatan dan merupakan ahli fizik yang terkemuka di Mesir dan negara Islam pada waktu itu, namun beliau mampu menguasai ilmu akhirat terlebih dahulu berbanding bidang perubatan, yang menyebabkan beliau mengaplikasikan tazkiyah dalam hidupnya, iaitu memartabatkan lagi keyakinan dirinya terhadap Allah. Dan seterusnya adalah beliau merupakan seorang yang berperibadi mulia dan bermaruah dan takut kepada Allah dan juga taat kepadanya. Beliau hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah yang menyebabkan segala pintu ilmu dibuka untuknya. Beliau tidak pernah kahwin dalam hidupnya kerana beliau sibuk dengan mencari ilmu, mengajar dan menjalankan pendidikan. Ditambah pula pada waktu itu merupakan zaman pembalakan yang menyebabkannya sibuk dengan usaha menyelamatkan umat Islam dan khazanahnya pada waktu itu. Sekian. Ibnu Al-Nafis merupakan salah satu tokoh yang cendekiawan dalam bidang perubatan. Oleh itu, beliau telah menyumbang beberapa asas dan teknik perubatan pada umat Islam. Beliau merupakan orang yang pertama yang berjaya menggambarkan peredaran darah dalam tubuh manusia dengan tepat pada tahun 1242. Lukisan kontemporari proses ini masih lagi wujud. Khususnya, dia merupakan orang yang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan aliran paru-paru. Namun, karyanya tidak ditemui sehinggalah pada tahun 1924 di Berlin. Di dalam kajiannya, beliau mendapati darah beredar antara jantung dengan paru-paru. Beliau juga seorang doktor dan pakar bedah dari Syria. Beliau berjaya menghasilkan teknik pembedahan
tulang dan sendi, hati, saluran darah, rongga badan serta jantung, dan perawatan selepas pembedahan. Bukan itu saja, beliau juga telah menyumbang beberapa kitab tentang perubatan. Yang pertama, kitab Al-Syamil fil Zina At-Tibiyah, iaitu kitab merupakan suatu kajian menyeluruh bagi seni perubatan yang mengagumi bidang pembedahan. Yang selain itu, Al-Mukhtar fil Al-Qdiyah, iaitu mengupas tentang kesan diet bagi kesihatan. Kesimpulannya, rahsia kejayaan Ibnu Nafis telah memberikan sumbangan kepada peradaban dunia dalam ilmu perubatan. Sewajarnya kita haruslah menjadi seorang yang berpandangan luas serta mempelajari dan membuka ilmu agama agar menjadi seorang umat Islam yang cemerlang dalam bidang sains dan teknologi. Akhir sekali, kita perlulah mengabdikan diri kita kepada Allah SWT supaya setiap ilmu yang dipelajari mudah difahami dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.